Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 20 Oktober bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Pakatan Harapan PH dan Parti Amanah Negara Amanah mahu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Selangor. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata ini kerana UMNO meletakkan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz sebagai calon di kawasan itu. Tambah beliau, walaupun PH dan Amanah menghormati keputusan bekas Menteri Kesihatan itu untuk berundur bagi memberi laluan kepada calon lebih muda, namun pilihan raya umum ke-15 ini adalah sangat kritikal dan serius. Justru setiap kerusi adalah penting untuk dimenangi oleh Pakatan Harapan. Datuk Seri Salahuddin berkata rakyat Kuala Selangor tahu kegigihan penyandang kerusi itu dalam membantu rakyat. Malah Datuk Seri Dr. Zulkifli juga cemerlang di peringkat negeri dan persekutuan seperti STFC dan juga sebagai Menteri Kesihatan. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan debat terbuka diadakan antara calon-calon Perdana Menteri dalam pilihan raya umum ke-15. Katanya debat itu perlu membincangkan dasar-dasar untuk menentukan hala tuju negara dan bukan topik yang tidak memberi manfaat seperti isu perkauman dan pegangan agama. Datuk Seri Anwar menjelaskan debat itu membolehkan rakyat membuat penilaian sendiri terhadap hala tuju dan dasar yang bakal dibawa oleh calon Perdana Menteri serta gabungan parti yang dinaungi mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Jelajah Pakatan Harapan PH Pahang di Mentakap malam tadi. Turut dihadiri Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu. Ketika ditanya mengenai kedudukan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Presiden PKR mengesahkan pihaknya telah mencapai kesepakatan dalam pembahagian kerusi PH yang membabitkan parti itu. Tambah Datuk Seri Anwar, beliau akan mengumumkan berkenaan pembahagian kerusi dalam PH malam ini. Pengerusi Penaja Gerakan Tanah Air GTA Tun Dr. Mahathir Mohamad menepis dakwaan yang mengatakan beliau tidak layak untuk mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi kerana faktor usia. Katanya beliau masih layak untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 meskipun sudah berusia 97 tahun. Saya ni nampak jenyok. Saya boleh jawab ke tak soalan you? Soalan orang lain. Yalah, memang orang umur 97 biasanya nyanyuk lah. Tapi do you see me as a... Beliau berkata demikian dalam sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana YKP semalam. Dalam pada itu, Tun Mahathir juga memberitahu GTA akan mengumumkan senarai calonnya pada minggu depan. Mengulas lanjut, beliau berkata calon GTA disahkan bebas jenayah dan tidak mempunyai kes di mahkamah, selari konsep bersih, cekap dan beramanah. Penjenayah di kalangan Gerakan Tanah Air, tak ada calon yang akan dikemukakan yang terlibat dengan jenayah, curi duit, salah guna kuasa. Orang yang semacam ini tak ada dalam gerakan. Jadi pilihan bagi rakyat dalam pilihan raya yang ke-15 ini ialah antara kerajaan penjenayah dengan kerajaan yang bersih, cekap dan beramanah. Itu kita, Gerakan Tanah Air. Jelasnya pengumuman itu akan dibuat sebelum proses penamaan calon mengambil tempat. Sementara itu, Tun Mahathir memberitahu GTA masih dalam proses akhir untuk memuktamadkan jumlah kerusi yang akan ditandingi oleh gerakan itu. Mengenai penggunaan logo dalam PRU, beliau berkata GTA akan menggunakan lambang Parti Pejuang Tanah Air Pejuang sebagai logo utamanya kerana pendaftaran gabungan itu masih belum diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Sekadar mengikuti kursus pergigian selama seminggu di China, seorang wanita mengaut keuntungan dengan menyediakan perkhidmatan merawat dan memasang alat penakap gigi sejak 2 tahun lalu. Maklumat itu terbongkar selepas penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyerbu sebuah pusat kecantikan di Malim, Melaka. Daripada barang-barang yang kita rampas yang berkenaan dengan perubatan dan pergigian sebenarnya memang hanya doktor yang bertauliah saja yang boleh gunakan alat-alat tu. Dan sepatutnya dia, apabila kita tanya dia ada ke kelaikan,
dia tidak dapat mengemukakan lah. Sepatutnya kalau menjadi doktor ni dia mesti ada Suruhanjaya Pilihan Raya doktor dan SPR mendaftar akan dengan majlis mengumumkan dia lah. hari Kalau ini. perubatan dalam majlis perubatan Malaysia, kalau dengan pergigian majlis pergigian Malaysia lah. Jadi dia tak ada sijil, dia tak tunjuk kat kita. Jadi kita syaki memang dia buat benda tu, dan kita syaki dia bukan pengamal yang bertauliah lah ataupun yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Katanya wanita berusia 23 tahun itu mengaku tidak tahu perkhidmatan berkenaan hanya boleh ditawarkan di klinik pergigian berdaftar setelah mendapatkan nasihat daripada pakar ortodontik. Untuk rekod rawatan pergigian yang tidak berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia MDC dan bukan pemegang sijil perakuan pengamalan tahunan APC atau sijil perakuan pengamalan sementara TPC yang sah adalah haram mengikut undang-undang di negara ini. Selain perkhidmatan pergigian haram, pusat berkenaan turut melakukan beberapa rawatan lain termasuk rawatan muka menggunakan mesin serta peralatan yang hanya boleh dikendalikan oleh pengamal bertauliah. Dr. Rosnah berkata semakan juga mendapati premis berkenaan dipercayai menggunakan modus operandi mengiklankan perkhidmatan mereka di laman sosial Instagram dengan tawaran harga yang lebih murah berbanding klinik berdaftar untuk menarik minat pelanggan. Terlepas simpang dan takut tersesat jalan, itu alasan seorang wanita yang memandu secara melawan arus semalam. Kesalahan berlaku di kilometer 31.2 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Kulai. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yau berkata, wanita berusia 35 tahun itu akhirnya ditahan di sebuah pangsapuri sekitar Kangkar Pulai Johor Bahru 1 petang semalam. Katanya polis turut merampas sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi berwarna putih untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 5 tahun dan denda tidak kurang RM5,000 dan tidak lebih RM15,000. Semalam, polis mengesan video berdurasi 11 saat yang tular memaparkan sebuah Pro 2 Myvi putih dipandu melawan arus dengan memasang lampu kecemasan di lokasi berkenaan menerusi laman Facebook kira-kira 9.55 pagi. Sehingga kini COVID-19 masih merupakan darurat kesihatan awam bagi kebimbangan antarabangsa PHEIC di tahap amaran tertinggi. Penetapan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meskipun angka kematian mingguan hampir berada pada tahap terendah berbanding sejak wabak itu bermula. Jawatan Kuasa Darurat Peraturan Kesihatan Antarabangsa WHO berkata, walaupun jumlah kes teruk COVID-19 dan kematian mingguan menurun, tetapi angka kes kematian tetap tinggi berbanding virus pernafasan lain. WHO juga memberi amaran tentang komplikasi berkaitan COVID-19 dan keadaan selepas COVID-19 dengan kesan penuh daripada jangkitannya masih belum difahami sepenuhnya. Tambah jawatan kuasa itu lagi, wabak itu juga boleh berkembang semasa musim sejuk yang akan datang di hemisfera utara. Sementara itu, jurang semasa dalam pengawasan global COVID-19 telah menyukarkan penilaian evolusi serta menghalang virus itu untuk dikenal pasti lebih awal. Dengan virus itu dijangka terus berkembang, jawatan kuasa itu berkata ciri genetik dan antigen bagi varian masa depan belum lagi boleh diramalkan dengan pasti. Jawatan kuasa itu mengesyorkan perlu ada 3 keutamaan terhadap jangkitan COVID-19 pada masa depan, iaitu mengukuhkan pengawasan serta mencapai sasaran vaksinasi untuk kumpulan berisiko dan terus meningkatkan akses kepada terapeutik mampu milik. Akhir sekali, perancangan kesiapsiagaan wabak perlu diperkukuh sambil terus melindungi kumpulan yang paling berisiko. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia bakal mengumumkan tarikh-tarikh penting berkaitan Pilihan Raya Umum ke-15 sebentar lagi. Selepas mengadakan mesyuarat di ibu pejabatnya 10 pagi tadi, SPR dijangka mengadakan sidang media khas kira-kira 12 hari ini. Setia kekal bersama kami untuk mengikuti perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.